Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini, di mana saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan tips-tips untuk melantik syarikat setiausaha. Syarikat setiausaha ni ialah satu syarikat ataupun firma yang menyediakan khidmat pelantikan setiausaha syarikat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Akta Syarikat, yang mana setiap syarikat Sdn Bhd dan juga Berhad wajib untuk melantik minimum seorang setiausaha syarikat. So, setiausaha syarikat ni anda boleh dapatkan daripada syarikat setiausaha. Okey, di Malaysia, terutamanya Lembah Kelang, KL, Selangor, syarikat setiausaha dah terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Bila dah banyak ni rambang mata lah. Nak tahu mana satu yang bagus, mana yang tak bagus, susah sikit. So, untuk nak tahu ni, saya akan bagi anda 3 tips. 3 tips ni kalau anda pegang betul-betul, anda insya-Allah boleh dapatkan syarikat setiausaha yang terbaik. Okey. Tips yang pertama, anda perlu cari syarikat setiausaha yang mempunyai pekerja yang mencukupi. Syarikat setiausaha, dia akan minimum melantik at least seorang setiausaha syarikat. Dia kena ada seorang setiausaha syarikat lah. Sebab itu tujuan orang ambil syarikat setiausaha. Jadi setiausaha syarikat ni, biasanya dia akan ada pembantu. Berapa ramai pekerja dia tu akan bergantung kepada jumlah pelanggan dia. Lagi ramai pelanggan dia, lagi ramailah dia punya staff. Ini yang sepatutnya lah. Setiausaha syarikat tu sendiri pun, ada tu kena tengok berapa jumlah klien dia. Kalau ramai klien, lebih ramailah setiausaha syarikat yang perlu ada dalam syarikat setiausaha tu. Ada syarikat setiausaha yang ada 2 orang, ada 3 orang setiausaha syarikat dia. Setiausaha syarikat ni saya sarankan biar ada minimum 2 orang dalam satu syarikat setiausaha. Kalau kurang daripada 2 orang, seorang saja, saya bimbang akan mendatangkan masalah. Masalah apa? Ialah setiausaha syarikat ni manusia juga. Ada waktu dia sakit, ada waktu dia demam, ada waktu dia pergi bercuti dekat Disneyland kan. Tapi anda punya dokumen tak kenal erti cuti, tak kenal hari cuti. Kadang-kadang nak masuk esok tender yang ratusan juta, ratus ribu. Inilah nasib perniagaan anda kan. Nak masuk esok aja ni, telefon syarikat setiausaha, oh tak bolehlah, setiausaha syarikat tengah bercuti, tengah demam, tengah sakit. Seminggu lagi, sebulan lagi dia masuk kan. Jadi mendatangkan masalah kepada anda. Kalau dia demam, dia sakit, dokumen anda pun turut sama demam lah, turut sama sakit. So at least dalam syarikat setiausaha tu mempunyai minimum 2 orang setiausaha syarikat pun dah kira okey. Tapi pekerja tu perlu mencukupi sebab dia berkait dengan documentation. Pekerja kena ada jumlah yang tengok kepada jumlah klien dia. Kalau klien ramai, pekerja pun kena turut sama ramai lah. Kalau tak, nanti documentation tu akan jadi lambat nak siap, salah, typing error lah, macam-macam lah ya. Okey, tu tips yang pertama. Tips yang kedua, cari syarikat setiausaha yang mempunyai sistem dan SOP terkini. Sistem tu kalau boleh sistem komputer. Okey, sebab apa? Sebabnya kerja syarikat setiausaha ni memang banyak bermain dengan documentation. Bila documentation ni nampak macam senang lah. Documentation ni guna template, copy paste saja. Tapi copy paste yang senang tu pun boleh jadi susah, boleh jadi bala bencana sekiranya apa? Sekiranya tersalah. Ya, main dengan dokumen tebal-tebal ni, terutamanya kalau dokumen resolusi bank, banyaklah dokumen yang sekarang ni dah semakin tebal untuk bila cerita pasal company, syarikat Sdn Bhd, syarikat Berhad, memang dokumen tebal-tebal. Kalau dia ada ramai klien, lagilah banyak dokumen yang dia akan uruskan. Bila dah urus banyak dokumen ni, copy paste pun boleh jadi tersilap, boleh jadi salah. Ini pengalaman saya sendirilah. Pernah berlaku
di mana ada syarikat setiausaha yang tersilap, salah. Dia apa dia? Salah dia terlupa nak tukar nama dekat dokumen template tu, menjadikan dokumen yang ada tu adalah dokumen syarikat yang sebelum tu dia buat. Dia buat apa tu? Dia buat pertukaran nama. Akhirnya, dia tukar tu nama syarikat lain. Bila dia tukar nama syarikat lain, apa yang berlaku ialah terkejut beruklah owner syarikat tu, yang mana nama dia kena tukar tanpa pengetahuan dia. Memang tu bukanlah niat syarikat setiausaha tu, sebab dia dah tersilap. Sebab apa dia tersilap? Sebabnya dia masih lagi mengguna cara lama, guna word biasa yang copy paste tu. Sebab tu saya kata kena gunakan sistem. Lagi ramai pelanggan dia, lagilah dia kena gunakan sistem. Even kalau pelanggan tak ramai mana pun, sistem tetap perlu gunakan. Sebab sistem ni boleh mengelakkan daripada berlaku kesilapan. Sistem juga boleh mempercepatkan urusan. Sebab itulah kenapa saya kata kriteria yang kedua ni adalah dia kena mengguna pakai sistem. Tips yang ketiga dan juga tips yang terakhir saya nak kongsikan dalam video kali ini ialah cari syarikat setiausaha yang berilmu, berpengalaman dan berkemahiran, terutamanya dalam bidang ilmu pensyarikatan. Sebab apa? Sebabnya syarikat setiausaha ni dia boleh membantu anda sebenarnya untuk bergerak dengan lebih cepat, untuk berjaya menggunakan syarikat sendirian berhad maupun syarikat berhad. Jadi kalau dia ada knowledge, kalau dia ada pengalaman, kemahiran, kerja anda akan jadi lebih senang. Anda boleh tanya dia dan dia tahu macam mana nak menjawab persoalan anda berkaitan dengan pensyarikatan. Kerja anda akan jadi lebih mudah, kerja anda jadi lebih cepat. Tapi sekiranya bila anda tanya dia, tak tahu, itu tak tahu, ini tak tahu. Nak increase paid-up capital, tahulah. Tapi kalau tanya lebih sikit, macam mana nak buat anak syarikat, macam mana nak buat syarikat induk, macam mana nak pecahkan share ni kepada share saham ordinary dan saham keutamaan, dia dah jam dah. Banyak lagi lah sebenarnya dalam ilmu pensyarikatan ni. Sebenarnya tugas setiausaha syarikat bukan hanya sekadar sign-sign dokumen ya. Kalau anda nak tugas dia, aku bayar ni sekadar dia nak sign-sign dokumen. So anda akan dapatlah setiausaha syarikat yang sign-sign dokumen. Tapi kalau anda nakkan setiausaha syarikat yang dia ada pengalaman, kemahiran, pengetahuan dalam bidang ilmu pensyarikatan, so anda akan dapat yang macam tu. Memang ramai juga yang saya tengok, ada yang terlampau fokus sangat kepada harga. Okey, syarikat setiausaha ni murah, so aku ambil dia. Sebenarnya, saya tak sarankan anda terlampau fokus sangat kepada harga yang murah. Sebab biasanya, kualiti yang baik tidak akan datang dengan harga yang terlampau murah. So, anda perlu lebih fokus kepada kualiti. Kualiti apa? Kualiti 3 perkara yang saya sebutkan tadi. So, saya harapkan anda mendapat sesuatu dari perkongsian saya dalam video kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaikham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.